Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Kita sambung majan tafsir kitab Zadul Ma'ad kita, dan masih lagi dalam bab zakat. Pada kuliah terakhir kita telah tengok binatang-binatang ataupun harta-harta yang perlu dizakatkan. Dan kita bincang masalah emas, perak, biji-bijian, kambing, lembu, unta dan juga pembahagian-pembahagiannya. Yang kita belajar bintul labun, bintul maqad, bintul jaza'ah, semua tu dan semuanya. InsyaAllah kita akan sambung dengan detail benda tersebut dalam kitab-kitab fiqah. Kalau tuan-tuan nak mengaji lebih detail berkenaan dengan binatang-binatang dan juga dia punya pembahagiannya dengan lebih detail, maka silalah hadiri kelas fiqah. Sebab kitab Zadul Ma'ad ni bukan kelas fiqah. Zadul Ma'ad ni menerangkan sunnah-sunnah Nabi SAW secara umumnya. Jadi pembahagian dia, kita dengan harta kita panggil arudut tijarah, harta-harta perniagaan tu. Macam mana dia punya cara nak keluarkan dia, cara kiraan dia dengan detail, apa semua. Itu tuan-tuan silalah hadiri kelas fiqah untuk tahu lebih detail. Kita sambung golongan yang berhak menerima zakat. Dah masuk belum? Belum kan? Dia kata penulis rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menangani langsung penggunaan zakat dan membahagikannya kepada 8 golongan. Ini menunjukkan bahawa dalam Islam dia ada benda yang dalam Quran ada yang bersifat umum yang perlukan kepada takhsis. Maksudnya ada arahan dalam Quran, ada yang bersifat umum dan perlu dalil daripada hadis Nabi SAW untuk mendetailkannya. Macam masalah macam masalah solat, haji. Tapi ada benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang dah detail lah. Macam masalah ni, macam masalah golongan yang layak menerima zakat. Sebab tu dia kata ada 8 golongan yang kita baca dalam surah At-Taubah tu kan. Innamas sadaqat, sedekah itu untuk fuqara wal masakin wal amilin. Fuqara, fakir, 2 miskin, wal amilin, dan juga amil, wal mu'allafati qulubihim, dan orang yang qulubuhum, yang hati mereka nak dilembutkan, wal rifafir riqab, hamba yang nak bebaskan diri dia, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan perjalanan Allah, wa ibnis sabil, dan juga orang ibnu sabil, itu yang terputus dalam perjalanan. Ini 8 golongan sahaja yang kita boleh bagi zakat harta. Selain daripada 8 golongan tu, tidak dibenarkan kita bagi. Macam setengah orang kata, ustaz, anak yatim boleh ke? Soalan standard biasa keluar. Kita kata anak yatim kalau masuk dalam 8 golongan tu boleh. Anak yatim kaya tak boleh lah. Itu juga dengan sebahagian fisabilillah, jihad fisabilillah. Dan jadi isu pula sekarang ni, boleh tak bayar zakat terus saja di isu baru ni. PU tu kan, Cetus Ummah jadi isu. Jadi kita dah katalah semua dalam nas Quran. Namun 8 golongan itu tercakup dalam 2 kategori. Yang pertama, orang yang menerima zakat kerana faktor keperluan, maka ia mengambil zakat tersebut sesuai besar keperluan dia, kelemahan sedikit dan banyaknya. Maksudnya tengok sesuai dia punya keperluan dia lah. Mereka adalah orang fakir, miskin, budak belian, fir riqab tu lah, hamba yang nak bebaskan diri tu, dan juga ibnu sabil. Yang kedua, iaitu orang yang menerima zakat kerana manfaat yang ada padanya. Kita bagi zakat kerana manfaat yang diberikan. Apa dia? Iaitu orang yang pertama, petugas zakat, amil. Al-amil. Amil ni bukan kita boleh lantik amil sesuka hati. Amil ni mesti kerajaan. Amil mesti daripada
kerajaan yang lantik amil. Kita tak boleh lantik amil. Yayasan Taklim melantik Puan Azizah sebagai amil, tak boleh. Jadi amil ialah apa yang Nabi SAW kerajaan lantik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi hantar Muaz ke Yaman minta zakat. Itu juga dengan sahabat-sahabat lain. Nabi SAW hantar ke kampung-kampung, ke kabilah-kabilah untuk ambil zakat. Dia tak boleh ambil zakat sendiri-sendiri. Namun kat sini kita kena faham, menjadi wakil, membahagikan pada zakat itu isu yang lain. Bukan amil, wakil. Wakil contohnya, kita kata ada satu orang miskin dekat kampung kita. Lalu boleh tak puan tolong hantarkan kepada orang miskin tu, saya wakilkan pada tuan. Maka dia pun tolong hantarkan. Itu wakil, itu bukan amil. Faham? Itu wakil, itu bukan amil. Kalau wakil tak ada masalah, tak salah dalam syariat untuk menjadi wakil. Okey. Collect untuk certain persatuan, members dia collect dari members, tapi dia agih-agihkan. Wakil lah tu, bukan amil. Kalau amil dia boleh ambil duit tu. Kalau amil dia boleh ambil satu sebahagian daripada duit tu. Kalau dia dah bekerja nguntit zakat semua, tak boleh. Dan kita bincang sebelum ni kan, yang sebaiknya zakat itu diberikan kepada bukan kerajaan. Zakat asalnya diberi kepada kerajaan. Yes. Termasuk pekerja-pekerja dah. Termasuk pekerja-pekerja. Dia tak boleh ambil saya kata lah, ambil duit zakat buat pergi jamuan, tak boleh lah. Kat hotel tak boleh lah. Ambil duit zakat buat jamuan kat hotel, tak boleh, tak dibenarkan. Tapi kalau dia orang buat jamuan, jangan terus tuduh dia pakai duit zakat. Mantau kerajaan bagi duit ke peruntukan. Kadang-kadang kita ni cepat sangat nak hukum orang, kan? Hati-hati. Okay? Macam dulu ada kes tukar aircon ke apa, kecoh juga lah. Kata kita ni kenapa tukar aircon apa semua. Akhirnya memang kerajaan dah peruntukkan macam tu. Jadi kita main tuduh-tuduh pusat zakat. Kita kena balance dalam masalah ni, tuan-tuan. Kita kadang-kadang kita suka nak tuduh pusat zakat sikit, pusat zakat. Pusat zakat ni benda, ada benda yang bukan kesalahan mereka, bukan kesalahan mereka pula, kesalahan mereka. Bukan kesalahan mereka. Ada yang ruang lingkup tugas dia, mereka itu macam tu. Tapi ada juga yang sikap yang tak betul, seperti pergi pusat zakat, layanan yang tak bagus, suruh patah balik, suruh dia ambil sign lah, benda lah. Sedangkan orang tu miskin, dah berjalan berkilometer, naik bas, tunggu bas berjam-jam, sampai kata balik dulu minta sign apa semua, bagilah dulu sikit. Dia dah susah kan. Dia balance. Kita kena adil dalam kita hukum satu benda tu. Jadi kadang-kadang ada setengah orang macam ada perasaan benci pusat zakat, tak tahulah, wallahualam. Tak boleh lah, kita kena balance insya-Allah supaya kita adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan menyebabkan kamu tak suka pada satu pihak tu, kamu tidak berlaku adil. Mereka dah establishkan pejabat kecil untuk orang datang berurusan. Tak perlu juga pejabat. Nah, betul. Ada segala tempat dia dah buat dah. Masya Allah, dah ada dah dia punya tempat untuk mohon zakat. Ya. Jadi kat sini dah dia petugas zakat, amil, mu'allaf, yang dipujuk hatinya kepada Islam. Kalau kita tengok kitab fiqh yang klasik, yang turath, maksudnya semua tak bagi pada orang kafir. Yang masukkan mu'allaf ini adalah yang dah masuk Islam saja, yang baru masuk Islam. Bukannya orang kafir yang kita nak tarik dia dakwah, bukan. Itu kita pakai duit lain, pakai duit sedekah ke tabarruat dan lain, sumbangan, bukan daripada duit zakat. Zakat tu hanya kepada orang Islam. Batu khadh min aghniyaihim wa tu'ta ila fuqaraihim. Diambil daripada orang kaya mereka, him tu, mereka tu merujuk pada muslim, dan diberi kepada orang miskin di kalangan mereka. Him tu juga orang muslim, bukan kepada orang kafir. Jadi ihtiyatan, jaga-jaga untuk ambil pendapat ini, maka saya kata tak payah bagi orang kafir lah, walaupun niat untuk dakwah.
Niat untuk dakwah tu kita ambil pendapat yang lain. Begitu juga dalam masalah memberi zakat kepada kadang-kadang persatuan-persatuan, maka asalnya tak diberikan. Asalnya fisabilillah itu adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Orang yang berhutang kerana mendamaikan antara manusia. Contohnya macam mana? Dia berbunuh-bunuhan, ada orang bunuh orang ni. Kemudian dia nak tebus bayar apa, diat tu kan. Maka dia pun tengok kesian orang ni apa semua, sanggup keluarkan duit dia berhutang. Ataupun dia tengok dua orang yang sedang bergaduh, berkelahi. Orang miskin ni dah terlanggar satu kereta orang kaya ni, kereta dia Mercedes. Orang ni miskin ni gaji 1,000 je. Tadi dia kesian kat orang ni. Orang kaya tu tak nak ni, tak nak beralah, kena bayar juga kereta ni. Jadi kata tak apalah, saya bayarkan untuk awak. Dia pun berhutang untuk coverkan orang tu punya. Maka orang macam ni boleh. Nanti kita akan tengok dalil dia kejap lagi. Ada dalilnya. Okey. Begitu juga, maksudnya hutang tu ialah hutang yang munasabah lah. Bukan hutang sebab nak bercuti ke London, bukan. Atau berhutang sebab nak kahwin grand, nak grand dengan perkahwinan kan. Dekat luar khusus perkahwinan tu mesti ada counter bank. Tak maksud saya sebut lah, sebab kerja bank nasib lah tu. Dia buat pinjaman 100,000 perkahwinan yang hebat, sekali hanya seumur hidup. Dia taklah dia punya iklan-iklan apa semua. Jadi pastikan perkahwinan anda perkahwinan yang diingati sehingga mati. Tu Masya-Allah, dia buat iklan. Maka ada orang, masa saya pergi kursus dulu, ada orang memang ada berhutang 100,000 sebab nak untuk buat kena rugi. Awak dikira gaji dia katakanlah 6,000, dia buat ambil loan 100,000 sebulan 1,000. Okey lah, boleh. Baru okay? Masya-Allah. Jadi kat sini tak payah bagilah duit zakat. Dan juga orang berperang pada jalan Allah fi sabilillah. Jika seorang yang tidak perlu dan tidak ada pula yang manfaat bagi kaum muslimin, maka tak ada bahagiannya dalam zakat. Okay. Beliau SAW memberikan bahagian zakat kepada siapa yang berhak menerimanya. Di antara petunjuk beliau SAW, jika mengetahui seseorang layak menerima zakat, idza alima minar rajul annahu min ahli zakah a'tahu, Nabi akan beri bahagian dari zakat. Okey. Bukan ni syak dulu. Ni syak dulu. Tapi sebab sekarang ni kita kata bersikap adil juga. Sebab sekarang banyak sekali penipu. Yang penipu tu terlampau banyak sampai pusat zakat pun terpaksa buat langkah-langkah untuk mengelakkan daripada si penipu-penipu ni ambil duit tak sepatutnya. Jadi bila dah macam tu, dah nampak macam ketat pula, kena ambil surat, kena ambil sign imam nak memastikan dia ni miskin. Nampak? Kan? Kita kena sahkan dia ni miskin. Sebab ada orang menipu. Masuk Islam rupanya dah lama Islam. Kan datang, saya mau masuk Islam ni cik, dia kata, oh kita pun happy lah, ya Allah, alhamdulillah masuk Islam. Kita pun sungguh-sungguh lah masuk bilik, tapi miskin, nak balik kampung semua, dah masuk Islam, mengucap semua bagi duit. Lala rupanya dah, ustaz dah pergi 3 masjid dah buat macam tu. Dah 3 masjid dah buat macam tu. Macam mana? Masya Allah. Apabila seorang meminta bahagian zakat dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui status sosialnya, maka orang itu tetap diberi. Setelah diberitahu bahawa tidak ada hak menerima zakat bagi orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha, Nabi bagi tahu dulu. Maksudnya Nabi lebihkan husnuzan kepada orang tersebut. Berdasarkan hadis bawah tu, ada riwayat Abu Daud, Kitabuz Zakah, bab man yu'ta as-sadaqah, bab siapa yang diberi sedekah. An-Nasa'i, Kitabuz Zakah, bab mas'alatul qawi muktasib, masalah orang yang kuat yang boleh cari rezeki lagi. Dari hadis Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, hadis Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar telah berkata menghabarkan kepadaku 2 orang lelaki.
annahuma atayan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', pada haji perpisahan tu, wa huwa yuqsimus sadaqah, dan keadaan Nabi sedang membahagi-bahagikan harta sedekah, zakat lah. Fasa'alahu minha, maka mereka berdua pun mintalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bahagian zakat tersebut. Farafa'a fina al-basar wa khafadah, Nabi atas bawah Nabi tengok dia. Jadi tak salah nak tengok orang atas bawah. Nabi boleh. Tu orang ni. Farana jaldain, maka melihat kami, fara'ana jaldain, dia tengok kami masih lagi kuat lagi, badan sihat lagi. Faqala in syi'tuma, kalau kamu berdua nak, a'taitukuma, aku akan bagi engkau. Wala hadza fiha, tapi ingat, tiada bahagian pada harta zakat tadi li ghaniyin, untuk orang kaya, wala liqawiyyin muktasib, bukan untuk orang yang kuat lagi boleh bekerja, berusaha. Ini tapi kalau dia nak, Nabi bagi tak? Bagi. Maksud dia susah. Yelah, kadang-kadang orang ni dia susah, tapi dia belum dapat kerja lagi. Badan dia tahu memang kuat badannya, tapi tak ada kerja lagi. Dia perlukan tak? Dia perlukan nak bagi susu anak dia, nak sekolahkan anak dia, apa semua. Dia minta tak? Dia minta. Boleh. Lepas tu Nabi bagi tahu awal ni, tapi kalau kau mampu kerja, mampu dapat, nak tahan, tak nak ambil, itu lagi bagus, maksud dia. Okey. Dan juga diriwayatkan oleh Muslim, fil zakah min babi man tahillalah, siapa yang dihalalkan baginya al-mas'alah, meminta-minta. Ini siapa boleh minta pula? Hari ni kita kena faham. Jangan, kenaan ni kita suka minta-minta orang. So anak kita minta duit raya apa semua ni. Ingat dia, tengok ni. Okey. Hari ni tak cakap banyak-banyak sebab puasa kan. Dan nanti yang haus. Min hadis Qabisah bin Mahariq al-Hilali, daripada hadis Qabisah bin Mahariq al-Hilali, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lah, Nabi sallam berkata kepadanya, innal mas'alah, sesungguhnya meminta-minta itu, la tahilla, tak halal, illa li ahadi thalatha, melainkan untuk 3 golongannya sahaja. Rajulun tahammala hamalatan, maksudnya apa? Laki yang menanggung satu kesusahan, beban. Fahallat lahu masalah hatta yusibaha thumma yumsik, bagi dia sampai dia cukup. Ni bagi zakat, bagi dia RM50 tak jadilah. Bagi dia sampai dia betul-betul cukup, apa untuk cover dia punya makan. Jadi kalau kita kata keluarga 5 orang, mana boleh bagi 100 untuk duit zakat, mana lepas. Bagi dia 500. Sebab apa? Saya dia kena sebuah dia flight dia suami dia kerja lah. Dia tak boleh kerja sebab dia ada anak kecil. Dia pernah minta masuk zakat, tapi dekat tak teruskan sebab dia kata bila support bekerja ada kekuatan lah. Masalahnya dia kata dia tak boleh keluar pergi kerja sebab dia ada anak kecil. Sahih. Tapi dia tak dapat macam zakat tak teruskan. Jumpalah mana adun ke suruh sign dengan surat tu dia. Masalah ni kena politik je. So imam buat surat ke apa ke. Sebenarnya dia ni dah anak dia 6 orang nak pergi kerja, macam mana? Nak hantar nursery lagi nak bayar, sama je. Ada kawan kami yang tolong tak, even jabatan tu bagikan pun tak. Dah kita dah bagi dia. Kita kumpul duit zakat, kita bagi dia. Kita bagi dia. Masalahnya anak tu bukan tanggungjawab dia, suami dia. Yelah, suami tak cukup. Suami dia kerja tak kita. Suami dia tak cukup. Suami dia kerja, kata suami dia kerja sebagai buruh ataupun kerja kedai minyak, 1000 je gaji, ataupun 800 je. Oh, mana nak cukup. Sekarang ni 4,000, 3,000 kat bandar, miskin. Kerja taklim pun miskin.
lah, bukanlah maksudnya itu cukup lah, alhamdulillah. Maksudnya barakallahu fikum, maksudnya tu kalau ajak bagi brim apa semua, hampa tak setuju. Bagi brim. Tapi itu cerita lain lah, itu politik. Tapi kita cerita balik, maksudnya kalau macam mana gaji dia 800, 900 gaji dia. Bukan 900, bukan gaji kerja part time, bukan kerja 4 jam, dia kerja pagi sampai petang. Ke Bangladesh apa semua tu kan, yang kerja kedai minyak. Kita tahulah, sebab saya dulu pernah jadi supervisor kedai minyak. Kita tahu kena gaji dia 700 sebulan, 800 sebulan, 900 sebulan, cashier 100 sebulan, short, ambil potong gaji dia lagi, menangis dia. Sudah tengok dalam mata kita, budak gaji 900, kerja tersilap short duit, potong gaji dia juga. Bos pakai Mercedes 3 biji, bagilah can kat pekerja dia. Tapi mungkin dia nak display dengan kerja dia, wallahualam, itu hak dia pun, kita tak salahkan dia. Tapi kesian lah. Jadi takkanlah 900 ni kata masih kuat bekerja isteri dia. Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang kita jangan tengok luaran. Kalau tengok luaran, tengok dia ni baju kurung cantik dia kadang-kadang, dia ambil zakat kan. Dah pusat zakat tu nak panggil datuk, nak bagi, takkan nak pakai baju buruk koyak-koyak. Betul tak? Ada satu tempat tu kita pergilah masa ni majlis pemberian zakat kepada orang. Tengok, makcik tu miskin, tengok berkelip-kelip baju dia. La ilaha illallah. Mungkin itu satu-satunya baju berkelip yang dia ada. Dah, kan orang kasih ke apa. Sebab kita ni selalu su'uzan. Melayu ni masya-Allah. Minta maaf disebut. Janganlah macam ni, rahimahullah. Kita nampak Nabi SAW datang, laki tu taf, sadu badan minta daripada Nabi SAW. Dia kata, kita la qawiyyun muqtasid. Bagilah. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Amma as-sa'ila fala tanhar. Maka kat sini Nabi bagi dia hatta yusibaha thumma yumsik. Bagi dia sampai cukup, kemudian dia berhenti meminta. Sampai dia berhenti meminta. Okey. Apa kemudian? Siapa pula lepas tu? Wa rajulun asabathu jaihatun ijtahad ma lahu. Maksudnya terkena satu musibah. Okey. Yang gagal panen dia kata kat sini. Crop failure. Betul tu, boleh lah. Ijtihad. Asabat hujaiha. Maksudnya terkena kepadanya satu musibah sampai dia tak boleh, hasil tak ada langsung, kedai dia terbakar contohnya. Contohlah ni. Okey. Jaiha ijtihad malah, sehingga hartanya hilang, habis. Macam ni boleh. Fahallat lahul mas'alah, maka boleh dia meminta-minta hatta yusiba qiwaman min aish, sehingga dia mendapatkan kehidupan yang elok, kehidupan yang layak. Qiwaman min aish, dia boleh tegakkan kehidupan dia lah. Atau qala sidadan min aish, boleh dia cover benda-benda yang dia nak hidup, sekolah anak dia, dia punya makan minum isteri dia semua, sewa rumah dan lain-lain. Warajulun ni macam ni, katakanlah rumah terbakar, kedai terbakar, habis. Ni dengan tak ada, kadang-kadang kedai ni ada insurans, nampak? Ni tak ada, dia kedai gerai biasa tepi jalan, terbakar kedai dia. Macam baru ni orang yang bela kambing terbakar dia punya kandang kambing dia apa semua, maka kita tak ada hasil, maka dia boleh minta zakat. Fahallat lahul mas'alah hatta yusibu qiwaman min aish. Rajulun asabathu faqah hatta yaqumu thalathatu min dhawil haja min qaumihi laqad asabat fulanan faqah. Ataupun dalam keadaan yang kondisi yang melarat, sakit contohnya, hingga 3 orang yang berakal dari kaumnya memberi persaksian bahawa si fulan memang berada dalam kondisi yang melarat, memang susah. Saya habiskan dulu hadis ni. Maka halal baginya meminta hingga mendapatkan kehidupan yang lumayan, dan beliau mengatakan kehidupan yang layak. Adapun permintaan selain itu, wahai Qubaisah, Allah haram. Jadi jangan minta dah kaya, dah boleh macam-macam, dan minta juga zakat sebab anak nak sekolah contohnya. Jangan tak mampu, dia minta juga. Ataupun orang bagi dia zakat, dia dah okey, dia diam je, dia buat senyap je, dia terima lagi. Sebab kadang-kadang list tu tak update. Ya, masa mula-mula berniaga ni miskin lah, masa dah kaya, dah jual macam-macam apa semua,
dah kaya masih lagi dalam senarai zakat tu, dia tak update, dia ambil juga zakat tu, mana boleh. Macam tu tak boleh, tak dibenarkan dalam Islam. Macam kan? Masyarakat TV dia selalu minta pertolongan ke orang yang susah, tak operation ke whatever. Kita hantar kita cari zakat ni. Kalau dia memang layak untuk dapat zakat, kita bagi zakat. Kan selalu dia Bersamamu lah, apalah seumpama dengannya, boleh bagi zakat insya-Allah. bayar. Hantar kita niatkan zakat. Yes. Satu kes ni, this man dia jangan sakit, tapi dia duduk rumah yang banglo, I think worth a few million lah. Tapi dia jatuh sakit, so dia tak ada income, tak ada apa. Kalau dia nak jual rumah tu, ada tentangan daripada isteri dia ke apa, ke anak-anak dia. So tapi dia tak mampu nak sara hidup dia, nak sara hidup anak-anak dia pun tak boleh. So until dia jual rumah dia tu, dia boleh terima zakat. Rumah tu 1 milion. Jual lah rumah tu dulu. Masalah dia tak dijual sebab ada halangan daripada Okey, kalau ada halangan, bukan dia pemilik mutlak rumah tu. dia pemilik pula. Pemilik mutlak dia jual apa? Tu apa lagi? Dia macam dia incapable, jadi tak ada orang yang bisa. Kalau dia tak mampu, dia tak mampu nak jual, uruskan rumah apa semua, bagi sedekahkan dia. Bukan zakat lah. Saya tak berani nak kata zakat, tak boleh kot. Sebab zakat ni kalau tak sah, dia kena qada zakat tu. Dah bagi beribu-ribu pun tak sah. Kena qada balik zakat. Macam solat, dia macam solat. Dia kira sedekah. Sedekah boleh lah. Wallahu a'lam. Tanyalah mufti. Tanya mufti masalah ni. Adakah dia kena wajib jual rumah tersebut? Sebab dia berkata, pernah sekali ada orang jumpa Ibnu Mas'ud dan minta zakat, kita miskin. Dan Ibnu Mas'ud kata, kalau ada rumah, ada maid, ada khadam, ada kenderaan, ada isteri, ada. Kau kaya, dia kata. Ibnu Mas'ud kata kau kaya. Ibnu Mas'ud kata kau kaya. Maksudnya kalau dia macam tu, jual lah rumah tu, untuk cover dia punya perubatan apa semua. Dan tak boleh dia minta zakat. Isteri dia buat apa? Anak dia buat apa? Anak dia kerja, tapi kerja gaji tak banyak lah, cukup untuk makan minum. Masa anak dia tak kasih bapak dia jual rumah untuk perubatan bapak dia sendiri? Dia ada konflik sikit lah family dia. Dan juga ada konflik sama dia. Ini pergi jumpa pejabat qadi dia. Pergi pejabat qadi, selesaikan masalah kat pejabat qadi. Sebab dia masalah detail, kita tak boleh bagi hukum. Sebab al-hukmu ala syai'in far'un min tasawwurihi. Bila kita hukum atas suatu perkara, kaedah fiqah, bila kita hukum ke atas suatu perkara, dia adalah far'un, sebahagian daripada gambaran tentang isu tu. Jadi kalau isu tu tak betul gambaran tersebut, maka kita bagi hukum, maka tak benar. Maka dia pergi pejabat qadi, kena selesai apa masalah sebenarnya. Sebab orang yang normal akan suruh bapak jual rumah ni, bagi bapak berubat. Ini mesti tak normal ni. Ni kes tak normal. Kita yang tengok kesian ni, kita tak boleh bagi zakat, bagi sedekah je. Bagi sedekah dia untuk perubatan dia. Okey. Seterusnya, nah hadis tu habis kan? Betul kata apa? Kat bawah ni, maksud menanggung beban adalah memberi jaminan atas sesuatu. Seperti antara dua kaum terjadi percekokan. Maksudnya berlaku inilah perselisihan, konflik kerana masalah pembunuhan atau harta benda saya sebut tadi kan. Lalu seorang berusaha mendamaikan kedua kelompok dan memberi jaminan akan memberi sejumlah harta untuk menyelesaikan permusuhan dan memadamkan kedengkian di antara mereka. Masya-Allah. Okey. Maka pada saat demikian dihalalkan baginya untuk meminta dan diberikan kepadanya bahagian zakat sebesar jaminan yang ditanggungnya, meskipun dia seorang yang kaya. Meskipun dia seorang yang kaya. Kalau orang tu nak minta lah. Kalau orang tu nak minta. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Kita terus patah balik tadi cerita. Beliau sallallahu alaihi wasallam menarik zakat dari yang layak mengeluarkannya, lalu memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Membagikan zakat kepada yang berhak dalam satu negeri, termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah membahagikan zakat kepada yang berhak di negeri di mana harta itu berada. Maksudnya kalau kita bela kambing kat KL lah bayar zakat. Kalau bela unta dekat Selangor lah kita bayar zakat.
Jika ada kelebihan, maka dibawa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan dibahagi-bahagikannya. Maksudnya dah ada lebih baru boleh pindah harta zakat. Kalau zakat di Kuala Lumpur 10 bilion, zakat di negeri lain, katakanlah negeri Sarawak, hanya 20 juta je contohnya. Orang KL banyak orang kaya, atau Selangor ni, maka dah bagi semua bahagian orang dah kaya dah tak ada orang miskin, dah semua dah dapat dah orang yang layak diterima zakat tersebut pada tahun tersebut, maka dipas pula kepada negeri lain kalau dia memerlukan. Sebab asalnya zakat tak dipindahkan. Asalnya zakat kita bayar di mana kita duduk, mana kita tinggal dan kita bekerja. Kalau lebih baru kita boleh bagi kat negeri lain. Okey. Macam sekarang kadang-kadang kat sini ada praktik kat Malaysia ni bagi zakat kat Perlis, kat negeri lain. Sebab Perlis dia boleh bagi sebahagian. Perlis ni special sikit. Kita boleh bagi zakat kat dia dan kita boleh minta zakat, sebahagian zakat yang kita bagi tu untuk kita bagi kat orang lain. Faham tak? Kalau zakat kat Selangor wilayah kita bagilah habislah, tak boleh minta-minta lah. Katakanlah kita bayar zakat 1,000, tapi kita kata kita nak berapa persen bagi? 40%. Maka kata 40% tu kita boleh ambil balik 400 untuk kita bagi kat siapa yang kita kenal, orang-orang lain. Jadi persatuan-persatuan ni banyak macam ni lah. Banyak orang ni bagi duit situ, kemudian dia ambil, kemudian dia bagi persatuan dia. Dan ini praktiknya biasa dibuat. Ini kalau lah orang kat Perlis tu dah dapat zakat semua, kalau kita dia buat macam tu. Terengganu macam tu juga. Terengganu banyak lagi orang miskin, tak? Banyak lagi. Maka kita nak buat macam tu tak sepatutnya. Dan zakat mesti dihabiskan, bagi habis-habis. Jangan simpan, jangan invest. Zakat tak diinvest. Jangan buat bisnes dengan duit zakat. Zakat mesti dibagi habis semua. Kalau tahun tu bagi, tahun tu habiskan semua. Patut zakat dekat negeri kita, bukan kat Kambodia dan Sudan. Bagi sedekah kat Kambodia boleh, bagi ni boleh. Kecuali lah kalau dekat Kambodia tu saudara, ataupun kat Sudan tu saudara puan. Menantu dapat menantu Sudan kan, mana tahu. Miskin bagi. Mesti termasuk asnaf lah, itu confirm. Tapi asal ni kat negeri kita, mesti negeri kita. Negeri Kuala Lumpur bayar zakat. Perak bayar zakat. Dalam konteks Malaysia, negeri ni kita mendefinisikan itu Perak, Selangor, wilayah. Tapi kalau ada segi negara, Malaysia ni satu negeri lah. Tak nak, bukan macam tu. Nabi SAW hantar Muaz ke Yaman. Yaman semua dah negara Islam masa tu. Bawah Nabi juga. Yaman bukan Saudi Arabia. Tak, kita kena faham Yaman masa tu satu negeri di dalam negeri-negeri Islam, bukan negara. Betul. Jadi Nabi hantar Muaz ke Yaman, dan Nabi hantar ke kabilah-kabilah. Kan? Hantar ke kabilah tu Nabi bagi-bagi juga. Dapat duit, bagi terus kat orang miskin dalam kabilah, dekat kampung tersebut, di kawasan-kawasan tersebut. Itu yang sepatutnya. Katakanlah contohnya lebih kecil itu lagi bagus. Contohnya kita pergi datang dekat Taman Tun, ambil dulu orang kaya Taman Tun ni, ada tak orang miskin, cari orang miskin, selesaikan yang dalam Taman Tun ni. Dan setelah Taman Tun baru kita keluar sikit Taman Sarah. Lepas tu baru kita makin lama keluar. Bukannya kita terus pindah tempat sini, hantar ke Kemboja sana, jauh sangat. Itulah sebab di Malaysia ni ada negeri yang kaya, yang banyak pendapatan macam Anggur dan Raya. Ada negeri lain yang pendapatan sikit. Yes. Jadi kalau begitu, ada duit yang berlebihan di negeri Selangor dan Raya ni, jadi sepatutnya duit berlebihan ni hantar ke negeri. Memang itulah dia. Tapi dia simpan. Tuan Jakim Jakim ni kita cerita dalam kitab. Saya tak tahu masalah Jakim, masalah apa semua ni. Pusat zakat Selangor ke, wallahualam. Mungkin satu hari saya panggil orang pusat zakat bagi cerita kat sini. Kita akan jemput pusat zakat wilayah, bagi cerita habis masalah ni. Soal jawab sekali, betul tak dipindahkan. Sebab ini masalah teknikal. Dalam kitab lain, teknikal satu benda yang lain. Dari segi hukum memang boleh pindah kalau negeri itu berhajat. Setelah orang dalam negeri itu telah dapat, semuanya orang-orang dalam kampung negeri tersebut telah dapat bahagian daripada zakatnya, asnafnya. Itu cerita dia.
yang saudara tadi katakan ketika dia ada latihan zakat tu dia lapor ketika ada 10 juta dia lapor dapat 10% 1 juta. Labur bisnes tak boleh. Sebab bila melabur dia ada risiko rugi. Tak, dia biasa dia tahu dalam yang simpanan, jadi macam fixed deposit lah, Islamic lah. Kalau dalam bank, lepas tu dia bank tu nak bagi hibah kepada apa semua, itu cerita lain. Maksudnya tak boleh buat berniaga. Ambil duit zakat, jom kita berniaga roti john contohnya. Contohnya roti john tak logik invest, buat bangunan, majukan tanah dekat Jalan Tun Razak contoh. Contoh tak boleh duit zakat, tak boleh. Tak boleh invest, kena bagi. Kena bagi pada orang miskin, tak boleh. Tak boleh invest. Tak boleh invest dalam perniagaan, tak boleh invest dalam perniagaan. Tapi saya nampak zakat itu bagi orang Orang bagi zakat orang kat orang tu, orang tu nak berniaga lain cerita. Dan sekarang pusat zakat dia bagi permit taksi kan, bagi orang miskin apa semua, itu boleh. Maksudnya ambil duit zakat, lepas tu kita buat kedai minyak lah satu. Tengok sosial minyak tu boleh laku ni kawasan ni, tengok rugi. Orang buat highway atas dia tak rugi. Baru buka orang buat highway kat atas, saya kedai minyak rugi macam tu kan. Kena ganti balik. pusat zakat pagi. Katakan dia biaya orang belajar sampai orang tu dah hampir dia, kata kalau bagi short course ke kan, Yes. sebab ni dia boleh pilih cari kerja sampai dia dah berjaya cari kerja, baru dia stop dia punya Zakat, betul. Boleh kan? Tapi Boleh. tak tahu lah pasal Sponsor orang belajar memang boleh. Boleh. Sekarang nak belajar zakat buat macam tu sekarang. Belajar di Mesir, belajar di Jordan apa semua. Tak zakat bagi sponsor dia, maka dia termasuk orang yang berhajat, orang yang susah. Susah tak boleh makan, susah lah tu. Tak boleh makan, susah lah. Tak boleh sewa rumah, susah lah. Orang miskin lah tu maksudnya. Tapi kalau mak bapak dia kaya, tak boleh lah. Mak bapak dia bisnesmen besar, dia nak minta juga zakat untuk mengaji kat luar, tak boleh. Tak boleh. Basit saya dengan kuliah kat sini dia pernah jelaskan, tak boleh. Kalau orang tu dah kaya, bagi juga duit untuk pergi zakat. Tak boleh, kena bagi pada orang yang ambil daripada orang, kena bagi pada orang miskin yang tak mampu betul. Pelajar-pelajar kita belajar kat sini memang tak mampu. Ayah dia gaji 1,500, anak dia mengaji kat luar negara, kedoktoran dekat island. Macam mana? Tak cukup je. Memang tak cukup, confirm tak cukupnya. Beratus ribu belajar kat sana. Okey. Macam tu lah dan seterusnya. Makin orang miskin tak duit. Sampai dia sebut hadis tadi, sampai dia dapat belajar, dapat makan, dapat minum, tutup dia punya kesusahan dia. Yasuddu faqahu, kata bahasa Arab. Banyak soalan. Dalam pembahagian kalau zakat tu dikumpulkan tahun ni, dia kena bahagikan tahun ni juga sebelum masuk tahun tu. Tidak semestinya tahun tu juga, tapi maksudnya kena bagi semua orang yang miskin. Ada time semua. Maksudnya jangan kita ada sebahagian orang tak dapat, ada orang tak dapat sebab betul-betul sebab nak simpan. Faham tak? Ada zakat sebab nak simpan, takut tahun depan kan kurang, mana tahu. Jadi dia tak bagi kepada sebahagian orang miskin. Jadi itu yang tak dibenarkan. Jadi kita bagi walaupun terpaksa habis. Itu yang cerita. Jadi yang lebih tu pun tak boleh invest. Tak boleh invest dalam perniagaan maksudnya apa? Perniagaan yang ada risiko untung dan rugi. Simpan dalam bank bagi fixed deposit apa semua tu, itu lain cerita lah. Dan pastikan mesti bank tu bank yang halal, bank Islam. Bank yang bukan bank Islam, bank yang patut syariah. Maka bukannya dia simpan buat duit banyak-banyak ni, sama macam kes masjid lah ni. Orang masuk tabung dalam masjid, kelekek tiap Jumaat ni. Orang Bangladesh masuk, orang Indonesia masuk, orang Myanmar masuk, Afrika masuk, singgit. Niat dia untuk apa dia masuk duit dalam tu, masjid tu? Untuk budak masjid. Untuk masjid pakai, buat program, buat ibadah apa semua. Ni simpan sampai ratus-ratus ribu. Nak beli amplifier pun nak minta ke orang juga. Pakailah duit yang ada masjid bagi tu. Nak simpan apa, nak buat anugerah masjid paling banyak duit, Masjid yang paling banyak simpanan.
Lepas tu kita tengok, Masya Allah, apa masjid nak buat tanya, apa AJK tu nak di sebuah masjid, di sebelah di satu tempat di wilayah, tak sebut masjid mana. Orang mengadu je. Nah, kita bagi proposal lah. Ni program untuk buat khusus solat percuma kepada anak muda. Bajet RM5,000 je. Masjid tak ada duit, pergi minta sponsor kat tempat luar. Nanti Allah Ta'ala hisap perbuatan dan ni. Tapi kalau tempah baju Melayu untuk AJK, lulus tanpa syak, Macam tu. tanpa was-was. Gunakan untuk AJK pergi makan kat hotel ke. Nanti dia kena hisap lah akhirat kelak. Tunggulah akhirat kelak jawapan dia macam mana. Orang bagi duit untuk program masjid, aktiviti masjid. Untuk AJK. Ini tak ada program. Kelas Quran pun tak ada, percuma pun tak ada. Kelas Quran pun nak kena yuran juga. Masjid pun nak kena yuran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Duit dah RM1,000 nak kena yuran juga. Ha? Khusus haji tu lain cerita lah. Sebab nak bayar ustaz khusus tu pun mahal juga. Boleh tahan juga tu. Lagi terkenal, lagi mahal. Tapi kalau mampu, bagi free je lah semua. Bagi je percuma. Duit tu masjid ada. Lepas tu akhirnya sekarang bila jadi macam ni, semua nak buat bisnes mengaji. Nak belajar pasal solat pun beratus-ratus. Masya Allah, kalau Nabi nak claim lah duit berapa banyak. Muaz Nabi hantar ke Yaman, tak claim. Muaz kata, ya Rasulullah, jauh ni. Aku pula level hadis banyak ni. Anas bin Malik antara Muaz ni banyak hafal hadis. Level PhD lah, 400 jam. Masya Allah ni jangan. Ini laisa min sunnah. Ini bukan sunnah Nabi SAW. Sebab tu kita kata bila tinggalkan satu sunnah, benda satu yang tak betul lah kan, akan naik. Cukup lah, tak nak soalan, tak nak jawab soalan lagi. Cukup baca dulu. Tidak ada antara petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam kecuali mengutus petugas zakat kepada para pemilik harta yang nampak, seperti haiwan ternak, tanaman-tanaman, dan buah-buahan. Beliau SAW biasa mengutus tukang taksir Al-Kharisa fayakhrusu ala arbabin nakhil. Maka dia pun taksirlah buah kurma tu banyak untuk kira lah, dan diperkirakan berapa hasilnya nanti. Maka dihitung zakat yang harus mereka keluarkan sesuai dengan jumlahnya. Okey. So macam sekarang lah, kita ada pegawai LHDN kan, tengok apa dia punya cukai yang kena bayar. Beliau SAW memerintahkan kepada tukang taksir agar membiarkan untuk mereka sepertiga atau seperempat dari hasil seluruhnya. Jangan kira semua, tinggalkan sikit. Mana tu dia nak makan sebahagiannya apa semua. Yang hasil orang yang tanam pokok kurma, ada yang kurma dia nak hadiahkan orang apa semua. Okey, yang ni tak kira. Tidak boleh menaksir dengan pas. Pas tu apa? Wa kana ya'muru al-khalaq alayhi rasul Quran tu 5 ya'ru an-nakhil min an-nawaib. Janganlah taksir semua sekali tanpa memperhitungkan kemerosotan, penyusutan yang mungkin terjadi faktor-faktor tertentu. Kadang-kadang musim tak jadi ke, kurma jadi kecil ke, kurang keluar ke. Okey. Penasihat ini dimaksudkan agar zakat diperhitungkan sebelum buah-buah dimakan dan dituai, dan supaya para pemilik buah dapat menggunakan buah-buahan mereka sesuka mereka dan hanya menyisakan sebahagian sebesar kadar zakat. Oleh kerana itu, beliau SAW mengutus penaksir kepada mereka yang merawat tanamannya di Khaybar dan juga yang mengolah tanahnya. Ditaksir atas mereka buah-buahan dan hasil-hasil tanaman dan membebankan atas mereka seperduanya. Beliau SAW biasa mengutus kepada mereka Abdullah bin Rawahah. Lalu orang Yahudi bermaksud menyogoknya, nak rasuah. Ya. Jadi bagi rasuah ni perangai Yahudi. Okey. Maka beliau berkata, apakah kalian akan beri aku makanan yang haram? Nampak? Ini petugas. Demi Allah, aku datang kepada kamu dari manusia yang paling aku cintai, dan kalian lebih aku benci daripada nenek moyang kamu, kera dan babi. Masya Allah. Resis ke ni? Kita tanya soalan, resis ke? Bukan resis, kerana kebencian orang Yahudi makruh kepada orang Islam, dan buat banyak sekali makar. Banyak sekali dia buat usaha untuk bunuh Nabi Muhammad SAW.
Lepas tu banyak kali saya sebut dalam kuliah-kuliah yang lalu, kuliah-kuliah yang lain, saya kata kemarahan kita kepada orang Yahudi bukan pasal isu Palestin je. Bukan isu Palestin je, dia dah bunuh banyak Nabi, kan? Kita dah menolak banyak ajaran. Dan kemarahan kita yang paling besar daripada banyak Rasul, dan ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia pun tak nak terima. Itu yang kita paling marah sekali. Bukan isu Palestin je. Setengah orang buat Palestin ni, betul, satu isu Palestin itu kemuncak kita kemarahan. Tapi ini sebab mereka tu bunuh para anbiya, cuba bunuh Nabi Muhammad SAW, meracun Nabi Muhammad SAW, menyihir Nabi Muhammad SAW. Kan hadis ini, wa man tabbahu al-labid al-asam, rajul min al-yahud min al-labid al-asam. Maksudnya lelaki nama Labid Asam, Yahudi, yang letak racun kat daging Nabi SAW, orang Yahudi, yang cuba baling batu daripada atas untuk hempap Nabi SAW, orang Yahudi, yang khianat Nabi SAW dalam perang Khandaq, orang Yahudi. Jadi benda ni semua menyebabkan kita murka, marah. Betul Allah berwahai kata apa? Kau lagi benci pada nenek moyang kau, sebab nenek moyang kau anti Nabi Musa dan lain-lain. Kau anti orang yang paling aku cintai, Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita panggil apa dia? Al-wala' wal-bara'. Al-wala' dan al-bara'. La tajid qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Tak boleh bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat, yuwadduna, mencintai, man hadda Allah wa rasulah, mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Namun kecintaanku kepadanya, nampak ni sifat adil. Ni kita nak adil ni. Namun kecintaanku kepadanya dan kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku tak berbuat adil ke atas kamu. Maksudnya aku akan kira zakat tu betul-betul. Aku tak akan zalimi harta kamu, harta zakat kamu. Kau nak sogok aku supaya kurangkan kira, aku tak nak terima. Ini kerana agama. Sebabnya kita kata ini sifat amanah tadi tu, yang kalau kita baca hadis Hudzaifah al-Yaman, dia kata laqad marra alayya zamanun, telah lalulah kepadaku satu zaman, la ubali fima ubai', aku tak peduli siapa saja aku buat bisnes dengan dia pun. Sebab apa? In kana mu'minan la yuruddannahu alayya dinuh. Kalau dia orang mukmin, aku pasti agamanya akan menjaganya daripada dia tipu aku. Wa in kana kafiran la yuraddannahu la yuruddannahu alayya sa'ihi. Ini kita penting tu. Kalau dia orang kafir pula, aku yakin dia tak tipu aku. Sebab apa? Sebab penjaga-penjaga ni semua, petugas-petugas ni, polis-polis, DBKL akan menjaga orang kafir ni supaya tak berlaku penipuan. Macam mana kena ni lah. Fa'ammal an, adapun sekarang, kata Huzaifah, la yubai illa fulanan wa fulana. Adapun sekarang aku tidak bermuamalah, aku tak berbisnes melainkan dengan fulan dan fulan ni. Sebab banyak sangat orang menipu. Dan sekarang kita nak pergi, kedai ni okey ke tak boleh tipu? Kedai ni okey, kita tanya orang sana sini. Patutnya kalau zaman Nabi SAW, mana-mana kedai takkan tipu. Nak tukar tayar kedai ni, ini kan dia tipu bisnes ni. Pergi kedai ni kan dia tipu. Banyak penipuan yang berlaku. Kalau kita pun takut nak ambil. Sama juga macam sekarang nak ambil bantu rumah, takut. Kalau tipu kan banyak kali, bayar tak datang. Padahal orang tu Muslim. Itu berlaku dah hari Nabi SAW ni. Tepat sekali apa yang disebut oleh Nabi SAW. Okey. Maka berkata Yahudi, kerana inilah langit dan bumi menjadi tegak. Bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan ini tegaklah bumi dan langit. Maksudnya apa? Dengan sikap ni lah jadi tegak bumi dan langit. Maksudnya dengan sikap ni lah adilnya, tertegaknya keadilan di muka bumi Allah. Tapi sekarang ni terbalik. Orang kafir pula nampak lagi amanah dalam menjalankan tugasnya. Betul tak? Kalau kita pergi kat negara barat contohnya, strict, kena saman, tak kena saman.
Ini tak, ini ni geng apa semua. Tak. Akhirnya macam mana tertegaknya bumi ini? Sebab tu kata Ibn Taymiyah rahimahullah, Allah Ta'ala akan bantu negara yang pemimpinnya adil walaupun kafir. Ini kata Ibn Taymiyah. Allah Ta'ala akan tolong negara tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala akan bagi keamanan negara tersebut kepada pemimpin yang adil walaupun kafir. Sebab Allah Ta'ala tak akan bantu negara pemimpin yang tak adil walaupun Muslim. Jadi tolong dari segi apa? Tolong dari segi keduniaan lah. Bukan dari segi hidayah apa semua, bukan. Dari segi keduniaan. Lepas tu kita pergi sana, kita selesa. Dari segi naik kereta api selesa, jalan selesa. Sebab orang kata aku nampak Islam lah, punya dia syok sangat. Sampai terlebih lah statement dia tu, over pula. Sampai kata aku nampak Islam di negara kafir. Dia bukan maksudnya kita kena adil juga nak nilai statement dia tu. Nampak Islam dari segi apa? Nampak dari segi keadilan, teratur, profesional, adil dan lain-lain tu, kebersihan, Masya Allah. Jadi benda ni menampakkan ciri-ciri Islam yang luaran tu lah. Memang tak ada nampak Islam ni perjuang majalah bogil tepi jalan tu selamba je. Itu bukan Islam tu. Arak minum tepi jalan tu sama. Sebahagian sikap Islam tu terzahir pada mereka. Masya Allah. Berapa jenis harta yang tidak wajib di zakat? Bukan termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam menarik zakat kuda. Kuda tak ada zakat. Hamba, bagal. Kena bayar jizyah dan lain-lain lah. Zakat dan lain. Zakat. Macam mana orang Islam kena, orang kafir pun kena juga. Fayuhardu alaihim athimar waz-zuru wa yudamminuha syatraha. Maksudnya macam tu juga. Kalau Islam kena zakat tanaman, orang kafir pun kena bayar cukai tanaman tu. Yes. Kena bayar juga dia punya bahagian dia. Macam mana orang kafir apa semua, kita kena bayar zakat pendapatan apa semua, zakat-zakat lain, orang kafir pun kena bayar juga jizyah dan lain-lain. Jizyah tu macam-macam bentuk jizyah ada. Bukan zakat. Zakat Muslim. Zakat Muslim. Ini cukai-cukai jizyah dan lain-lain yang kerajaan telah tetapkan ke atas dia. Dan kerajaan telah tetapkan ke atas mereka. Sebagai contoh, orang kafir kan ada jizyah, maka kita boleh ambil jizyah. Begitu juga dengan cukai tanah. Umar Al-Khattab, dia tak ambil tanah tu masa perang ni, tapi dia kenakan cukai ke atas tanah, hasil daripada tanah tersebut ke atas orang kafir. Macam tu juga. Okey. Zakat madu. Zakat madu ni saya tak nak baca dah, panjang. Kesimpulannya madu tak ada zakat. Dah habis. Kalau nak baca perbincangan dia, baca sini. Okey. Kesimpulannya madu tidak ada zakat. Mengikut pendapat yang lebih kuat, lebih rajih, madu tidak ada zakat. Habis itu. Nah. Panjang ni, 4 muka surat ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 muka surat. Tak apalah. Okey. Siapa yang jual madu boleh kita baca sama-sama depan ni. Fasal. Tapi madu tu, kalau kita berniaga madu, kena zakat. Kesimpulan. Maksudnya kalau kita ada sarang lebah banyak kan, kita harvest madu. Ada ni, kita kata dari segi harvest tu tak adalah. Madu yang telah di-harvest tu tak ada zakat lah. Tapi guna madu tu kita buat untuk berniaga. Madu tu buat untuk berniaga, maka dah kira sebagai zakat perniagaannya. Dan ni termasuk semua lah lain. Dia jual buah dragon ke, apa saja buah rozel ke, bunga rozel, memang tak ada zakat bunga rozel. Tapi dia buat banyak tu, dia berniaga, kena zakat rozel tu. Nampak tak? Dan seterusnya. Okey. Doa beliau sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bayar zakat.
Apabila datang kepada Nabi SAW seorang bayar zakat, maka Nabi SAW mendoakannya. Terkadang beliau SAW mengucapkan Allahumma barik fihi wa fi ibilih, ya Allah berkatilah padanya dan pada untanya. Terkadang pula mengucapkan Allahumma salli alaihi, ya Allah selawatlah ke atasnya. Ini berdasarkan ayat Quran kan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah harta mereka untuk menyucikan dosa-dosa kamu dan menyucikan harta-harta kamu, wa salli alaihim, dan selawatlah ke atas dia. Maksudnya doakan. Jadi boleh tak selawat kat orang? Boleh. Tapi bukanlah sentiasa bila kita sebut nama orang kita selawat kat dia. Berkata Ustaz Adli SAW mana boleh. Sebab memang Nabi sebut Allahumma salli alaih, yang ni khas untuk orang bayar zakat. Dan untuk sekali-sekala pada orang lain boleh, sekali-sekala. Begitu juga dengan lafaz radhiyallahu an. Boleh bagi kepada siapa-siapa, tapi bukan ala wajhil i'tad mu'tad. Maksudnya kita tak jadikan dia sebagai adat. Jangan dibuat sentiasa macam tu. Macam ni sebut nama Ustaz radhiyallahu an, Ustaz Yunus radhiyallahu an. Maka kata Ustaz Yunus radhiyallahu an, tak boleh. Ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Saleh Fauzan, kata itu fatwanya tak diberi sentiasa, hanya kepada sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi boleh tak Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Ketika berlaku daripada Ibnu Abi Aufa kan, ada seorang sahabat nama dia Ibnu Abi Aufa, ya Allah, Nabi kata selawatlah ke atas keluarga Ibni Abi Aufa. Maksudnya mendoakan dia. Jadi kalau orang bagi orang zakat, Allahumma salli alaihi, katakan Allah barik barakallahu fik. Itu bolehlah. Okey. Tindakan larangan mengambil harta terbaik. Ini kita sebut dulu kan, bukan termasuk petunjuk beliau SAW mengambil harta terbaik ketika menarik zakat. Bahkan yang diambil adalah harta yang bernilai sederhana, sedang tu sederhana. Oleh kerana itu beliau SAW melarang Muaz melakukan perbuatan demikian. Baca hadis bawah tu. Ini biasa kita jumpa, baca hadis Sahih Muslim mesti jumpa. Dari Ibn Abbas bahawa Muaz radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mengutusku seraya bersabda, sungguhnya engkau akan mendapati kaum dari kalangan ahli kitab. Ajaklah mereka kepada persaksian bahawa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah. Maksudnya perkara pertama yang kamu ajak adalah tauhid lu, asyhadu an la ilaha illallah, dan bahawa aku adalah Rasulullah. Apabila mereka taat akan hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan ke atas mereka 5 kali salat dalam sehari semalam. Ajar mereka salat pula, dan mereka taat bab tu, maka beritahukan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Ini kita sebut tadi, mereka tadi tu mesti ambil daripada orang Islam kawasan tersebut dan diberi kepada orang kafir kawasan tersebut. Nampak? Daripada orang Islam kawasan tersebut, orang miskin, orang fakir. Jika mereka taat akan hal itu, maka berhati-hatilah engkau dengan harta terbaik mereka. Ittaqullaha wa karaima amwalihim. Maksudnya hati-hatilah kamu akan harta terbaik. Jangan ambil harta terbaik, ambil yang sederhana saja. Takutlah akan doa orang yang teraniaya. Maksudnya dalam kes ni siapa yang teraniaya? Orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Nanti kita hati-hati. Orang kaya pun tak boleh ambil terlebih. Ambil lebih kita zalimi dia. Kalau tidak ada di antara doa itu dengan Allah Ta'ala hijab. Cantik doa ni kan, hadis Nabi ni. Biasanya orang baca hadis ni ingat orang miskin yang dizalimi. Maksudnya orang kaya pun boleh dizalimi. Ambil cukai-cukai yang tak sepatutnya, naikkan benda yang tak sepatutnya, maka telah menzalimi orang kaya tadi. Betul Ustaz. Kuat cakap betul. Betul Ustaz. Masya Allah. Tindakan terhadap harta zakat. Beliau SAW melarang seseorang membeli sedekahnya dan membolehkan bagi orang kaya makan sedekah jika dihadiahkan kepada orang miskin. Maksudnya kalau kita bagi unta kat orang tu, saya nak beli balik unta tu, tak boleh. Baca bawah tu 343 tu. Hadis riwayat Ahmad
342 tu kan. Riwayat Malik, Bukhari, Muslim dan hadis Umar bin Al-Khattab bahawa dia menyerahkan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah. Lalu dia mendapati kuda itu dijual dan dia berkeinginan membelinya. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah SAW menjawab, jangan engkau membelinya dan jangan kembali pada sedekahmu. Maksudnya dah bagi, jangan beli pun jangan. Sebab itulah antara benda yang tak betul ialah orang tu dia bagi zakat kat orang tu supaya orang tu bayar hutang kat dia. Faham tak? Macam-macam. Nampak tak? Faham tak maksud saya? Oh, dia nak bayar zakat tapi kat siapa nak bagi? Kita bagi Ahmad tu dia berhutang kan. Jadi bayar zakat tahun lepas ni bayar balik hutang dia bagi. Bayar balik. Nabi tak kasih sebab nanti berlaku kezaliman kat atas orang tersebut. Kan? Nabi tak benarkan macam tu. Tapi kalau dia nak bayar hutang kat tempat lain, itu suka hati dia. Hutang dia tu, hutang dia sendiri. Tak boleh. Dan membolehkan bagi orang kaya makan sedekah jika dihadiahkan kepadanya orang miskin. Dah bagi zakat kat orang tu, kemudian dia buat makan-makan, dia jemput kita, boleh tak? Boleh. Okay? Maka Nabi SAW pernah makan daging yang disedekahkan kepada Barirah. Barirah ni seorang hamba. Seraya bersabda, ini sedekah atasnya, bukan hamba, dia miskin, ini sedekah ke atasnya dan bagi kita adalah hadiah. 343 hadis riwayat Ahmad, Bukhari Kitabul At'imah bab al-udm, Muslim kitab al-itq hamba bab innama al-wala liman ataq, dan Malik al-Muwatta. Sebab Barirah ni pernah lepas tu kan masa kes Nabi SAW, kes Aisyah radhiyallahu anha dituduh tu. Antara kes tu Barirah yang macam disebarkan benda tu. Dia tersebarkan cerita tersebut. Lalu Abu Bakar As-Siddiq kata, aku tak nak bagi bantuan kat dia dah. Aku tak nak bagi zakat kat dia dah. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat tegur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, agar jangan teruskan bagi kat dia. Jangan menyebabkan kemarahan kamu tak nak bagi zakat kepada Barirah ni. Itu cerita kisah Barirah ni. Terkadang beliau SAW berhutang harta sedekah zakat untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, ni boleh kita pinjam pada pusat zakat, duit zakat tu untuk maslahah kaum muslimin, bukan untuk bisnes dia. Contoh, sebagaimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyiapkan suatu pasukan dan kehabisan unta, maka beliau sallallahu alaihi wasallam merintahkan Abdullah bin Amr untuk mengambil unta-unta sedekah. Sedekah ni apa dia? Unta-unta zakat lah. Untuk sedekah ni zakat. Biasanya beliau SAW memberi cap pada unta sedekah dengan tangannya sendiri. Apa dia? Dia tandakan dengan color ke apa ke, supaya nanti boleh pulangkan. Boleh pulangkan balik. Biasanya beliau SAW memberi cap dengan unta sedekah dengan tangannya sendiri. Cap tersebut dibuat pada telinga unta. Habis. Boleh pinjam tak? Boleh. Untuk maslahah kaum muslimin boleh pinjam. Jika beliau SAW menghadapi perkara sulit, maka beliau mengambil lebih dahulu sedekah zakat dari orang-orang kaya. Ini saya sebut dulu, iaitu kita boleh bayar zakat in advance. Boleh. Kalau kita kiraan zakat kita biasanya tahun ni gaji apa semua, simpanan saya rasanya 50,000, tak cukup setahun lagi. Katakanlah kita ada dalam bank simpanan 50,000. Dan kira-kira kan nisab 11,000 kan. Nisab zakat kita mau cek hari tu wilayah 11,000 lebih. Harga emas jatuh 2013 13,000. Sekarang 11,000 je. Okay, bila 11,000 ni maksudnya dah lebih daripada nisab. Tapi tahun lepas dah bayar lah. Tahun akan datang ni belum bayar lagi. Tapi bila ada keperluan kita boleh bayar in advance. Boleh bayar advance. Berdasarkan hadis di bawah ni, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil lebih dahulu daripada Abbas radhiyallahu an sedekah zakat untuk 2 tahun terus. Ada Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, Daruqutni, Abi Haqi, Al-Hajjaj bin Dinar, Al-Hakam bin Utaibah dari Hujiyah bin Ali radhiyallahu anhu bahawa Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mengeluarkan zakat hartanya sebelum waktunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan baginya dalam hal itu.
Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan Hushaim daripada Mas'ud bin Zadzan, daripada Hasan bin Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Hushaim lebih sahih. Macam bawah tu pula, dalam riwayat Daruqutni dari Jarul Musa bin Talha bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami sangat memerlukan, maka kami pun mengambil lebih dahulu dari Abbas zakat hartanya selama 2 tahun. Abbas ni kaya, bisnes. Hadis ini pun berstatus mursal. Kemudian beliau menukil pula jalur muttasil. Mursal maksudnya terputus. Kemudian dia bawa pula jalur yang bersambung seraya menyebutkan Talhah di dalamnya. Namun sanad riwayat mursal lebih sahih. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari hadis Ibn Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Umar sebagai petugas menarik zakat, iaitu tadi lah Amil tadi. Beliau mendatangi Abbas, namun Abbas bersikap keras kepadanya. Umar beritahukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, sesungguhnya Abbas zakat hartanya telah kami ambil dulu. Umar dia nak pergi ambil, mana ada Abbas ni? Umar kata bagi juga. Kali Nabi kata tak, kami telah ambil dulu untuk tahun ini dan tahun depan. Maka Umar salah ke tak salah lah. Ni miscommunication. Dalil bahawa sahabat-sahabat yang hebat pun boleh miscommunication. Dengan Nabi pun boleh miscommunication. Jadi kalau miscommunicate, silap lah. Kita silap, tak hantar SMS, kelas batal. Jangan sampai sini marah-marah. Nak backup ni lah Imran dengan Zul lah ni. Kan ni kadang-kadang tak dapat, terlepas. Datang marah, kenapa ni tak hantar SMS? Tu bagi kat bos terus. Bos memang marah pekerja dia lah. Customer is always right, betul tak? Itu bos punya prinsip. Jadi kalau miscommunication tu, maafkanlah kami, okay? Macam juga Umar tadi miscommunicated, silap melakukan miscommunication. Wallahu ta'ala alam bissawab. InsyaAllah kuliah akan datang zakat fitrah pula. Ya, kerajaan yang letakkan berapa nak bagi, bukan dia yang ambil suka hati dia. Tengoklah, kalau perlukan ke tempat lain banyak, maka dia bagilah Amir tu sikit. Macam sekarang ni Amir dapat sikit. Sekarang Amir dapat sikit, lebih sikit daripada tahun sebelum ni. Dia banyak, jadi orang semua bayar benda itu. Sebab Amir yang dapat banyak tu, dia berkumpul-kumpul kita cari orang yang berhak. Zakat bayar kat negeri dulu. Bukan sebab Amil tu okey ke tak okey, bapak banyak ke tak banyak, bayar kat negeri dulu. Itu cerita lain. Okey. Lagi yang hutang tu, kata tadi hutang tu kalau dia nak nikah, dia kita boleh guna untuk bayar hutang. Dapat zakat lah. Sekiranya orang tu nak mendamaikan dua pihak yang bergaduh. Bukan dapat zakat terus, bukan pinjam, dapat terus. Dapat terus. Jadi macam mana bukan? Kita tahu orang tu ambil duit tu untuk bayar lain hutang ataupun untuk Itu kena ada bukti-bukti yang lain. Betul lah, kerajaan sekarang kena minta bukti-bukti tersebut. Kalau sakit kena bawa surat hospital, kalau yang ni kena bawa ni doktor apa semua. Begitu juga dengan kalau dia mendamaikan tadi, dia kena bawa bukti-bukti lah berlakunya pergaduhan, report polis ke apa semua, dan terbukti. Sebab orang tipu. Jadi kat sini lah kita kata kerajaan terpaksa meletakkan beberapa syarat tadi. ada orang tipu, tapi bila orang komplain, orang berbalik zakat jawab, itu antara dia dengan Allah nanti lah. Dia kata akhirat sebab dia tipu. Tapi ikut dalam hadis ni tak boleh sebenarnya. Kalau ikut hadis, kalau dia tipu, di sini Nabi SAW dia sebut, aku ni macam kamu manusia biasa. Kalau kamu berdua berhukum, berhujah, dan aku terima hujah orang yang lebih kuat, sedangkan aku silap, semoga Allah Ta'ala mengampunkan aku dan bagi itu kafarah bagi orang yang, maksudnya pengganti balasan di akhirat kelak bagi orang yang dizalimi. Sebab Nabi SAW dihukum secara zahir. Betul juga, kita dalam masalah zakat ni, dia dah bagi surat doktor, kita terimalah. Mana tahu dia tipu ke surat tu, itu wallahu a'lam bissawab. Kita tak boleh, takkan kata tipu ke tak tipu, tipu ke tak tipu. Leceh lah macam tu. Dan kita ada lah, kita buatlah mekanisme untuk ni. Ini sama macam baru ni kawan sahabat saya cerita pasal bila nak hujung tahun orang buat apa? Assessment pekerja. Kita membuat kita punya ni kan, akhirnya kita tipu. Saya dah buat ni, saya dah buat ni, saya dah buat ni, saya dah ni, macam ni. Oh, bos kata bagus, KPI tahun ni mencapai apa semua, sedangkan dia tipu. Tapi bos dia bagi juga
Maka dia kata orang tu bos ni apalah teruk. Kata dia berdasarkan apa yang telah disampaikan kepadanya, dan dia dah ada cara dia, dan jadi macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Cumanya dalam kitab mazhab Syafi'i, saya kena faham kat sini sebelum kita bersurai. Kalau nak bagi sendiri, dalam mazhab Syafi'i dia agak strict sikit dalam masalah bagi sendiri. Dia kata mesti sampai pada tiga asnaf. Ikut susunan. Berlaku dengan kes Ustaz Kazim dengan kes tu, bila kita tengok balik, memang mazhab Syafi'i dia kata kena bagi 3 asnaf. Kau nak bagi sendiri, Kena bagi-bagi lah Ustaz. kena bagi-bagi lah. Bagi-bagi senang pula. 3 asnaf. Jumhur ulama tak. Jumhur ulama tak. Sebab apa? Kan hadis Muaz tadi, diambil daripada orang kaya dan diberi kepada fuqara. Nampak tak? Dia tak sebut pun 8. Tak boleh bagi pada satu orang. Kata kita ada Itu mazhab Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan kata boleh. Jadi wallahu alam, yang lebih kuat bagi saya adalah pendapat jumhur. Jumhur itu lebih kuat. Sampai bagi dekat adik-adik kita yang susah kena stroke dan tak ada pendapatan. Boleh? Orang miskin. Bukan kira tak ada pendapatan. Ada pendapatan pun tak cukup. Saudara kita punya kanser teruk, stage 4. Gaji besar. Gaji dia besar. 3-4 ribu sebulan. Boleh lah tu, besar lah tu, okey lah. 4 ribu sebulan. Tak mampu juga. Kalau dia treatment dia beribu-ribu. Sekali kemo apa, 1,000 sebulan, 1,000 ringgit apa semua. Kira dari adik-beradik lelaki atau adik-beradik perempuan. Tak kira lelaki. Jadi bukan orang yang di bawah nafkah kita. Ibu bapa, anak. Tak boleh bayar zakat dekat anak. Tak boleh. Zakat daripada usul ke furuk tak dibenarkan. Walaupun ada pendapat-pendapat yang kata boleh, yang rajih yang kuat daripada usul ke furuk tak boleh. Usul maksudnya bapa ke anak, bawah ke bawah. Ke atas. Yes. Atas dia, bapa dia. Anak ke bapak Yes, tak boleh juga. tak boleh juga. Tak boleh bagi zakat kat bapa. Tapi bapa yang tanggungjawab dia. Okey. Tapi saya sebut tu kan, isteri boleh bagi kat suami. Sebab dia bukan tanggungjawab dia. Bukan tanggungjawab, tapi suami tak boleh bagi kat isteri zakat. Maka dia bagi makan setiap hari ni, niat zakat tak jadi. Sebab isteri dia sendiri rumah tak kerja, miskin. Maka tak boleh. Maka itu yang di makruf. Tak semesti. Niat kita, yang penting niat kita. Sebab dia tak ada kesan dia tahu ke tak tahu. Yang penting kita ni niat. Kita niat kita untuk zakat. Sebab ada setengah orang, Ustaz nak kena bayar zakat ke Ustaz? Saya dah sedekah banyak lah kat masjid Ustaz dah tu. Ada soalan macam tu, nak kena zakat juga ke? Saya kata kalau orang sembahyang sunat je banyak, sembahyang wajib tak buat. Qabliyah buat, ba'diyah buat, tahajud buat, zuhur tak buat. Mana boleh? Macam tu juga zakat wajib dengan zakat dengan sedekah sunat. Tak perlu terimalah zakatku, tak mesti. Tak semestinya. Kan Umar Al-Khattab dia pergi rumah orang perempuan tu, dia ambil gandum-gandum semua bawa ke rumah kan. Dia Umar Khattab masakkan dia untuk dia. Lepas tu perempuan tu sambil-sambil masak, Umar masak dia kutuk, apalah khalifah kita ni tak tolong kita. Sedangkan tu Umar masa tu kan ambil antara zakat kan. Ambil zakat, dia masak apa, dia masakkan sekali untuk orang miskin. Sampai tu orang maki, apalah khalifah kita ni tak tolong apa semua, baguslah kau ni baik apa semua, dah bagi makan apa semua. Itulah khalifah dia lah yang tolong tu. Tunjukkan rakyat ni biasalah suka nak ngomel. Itu biasa. Allah Ta'ala alam, Allah Ta'ala alam bisawab. Cukup lah. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.